Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anak-anak murid yang dikasihi sekalian? Semoga semua dalam keadaan sihat sejahtera. Bertemu kembali dalam rancangan ataupun dalam kelas Pendidikan Islam Tingkatan 5 KSSM bersama Ustazah Azizah dari Sekolah Sri Puteri Cyberjaya Selangor. Kita nak belajar apa hari ini? Ya, kita nak belajar tajuk baru berkaitan dengan bab apa? Cuba tengok gambar ni. Ada barang-barang hantaran, ya. Macam-macam kat situ. Ada cincin, ya, berkaitan dengan perkahwinan. Kita akan lihat dalam buku teks untuk tajuk ini dalam bidang fiqh pada buku teks muka surat 99, pelajaran yang ke-12 unit 1. Bab perkahwinan satu bab yang panjang sangat, ya. Daripada dia berkahwin, berkenalan, kemudian masalah-masalah dalam perkahwinan, bercerai, penjagaan hak-hak penjagaan anak, undang-undang keluarga Islam dan banyak lagi. Jadi ini baru tajuk yang pertama. Kita akan baca pada hari ini maksud perkahwinan, ya, dalil daripada Al-Quran dan juga hadis, hukum perkahwinan, hikmah perkahwinan dan golongan wanita yang haram dikahwini. Maksud perkahwinan, kita tengok, ya, maksud perkahwinan iaitu akad yang menghalalkan persetubuhan antara lelaki dengan perempuan menurut hukum syarak. Ya, jadi kita kalau nak hafal, kita boleh bahagikan kepada 3, akad yang menghalalkan persetubuhan antara lelaki dengan perempuan menurut hukum syarak. Ya, 3 poin penting. Kalau dalam peperiksaan, kebiasaannya untuk soalan berkaitan maksud ataupun pengertian mengandungi 2 markah. Jadi kita kena dapatkan full mark untuk ini 2 markah, ya. Okey. Seterusnya kita tengok dalil dalam Al-Quran. Ya, daripada Al-Quran, maksud, ya, daripada Al-Quran surah An-Nur ayat 32. Dan kahwinkanlah orang bujang dalam kalangan kamu dan orang-orang yang soleh daripada hamba-hamba kamu, lelaki dan perempuan. Ini menunjukkan adanya dalil untuk berkahwin di dalam Al-Quran. Seterusnya, dalil daripada hadis, daripada hadis riwayat Abu Daud yang bermaksud, wahai pemuda, sesiapa yang berkemampuan dalam kalangan kamu menyediakan belanja kahwin, ya, berkemampuan, maka hendaklah berkahwin kerana dengan berkahwin dapat menutup pandangan daripada melihat maksiat dan memelihara kemaluan daripada melakukan zina. Bermaksud di sini menjaga kehormatan diri, ya. Sesiapa yang tidak mampu, mungkin menghadapi masalah kewangan, masalah ekonomi dan lain-lain lagi, maka hendaklah berpuasa. Sesungguhnya berpuasa itu dapat mengurangkan hawa nafsu. Hukum bagi berkahwin ada 5, ya. Ustazah letak 5 terus, ya. Harus, sunat, wajib, makruh dan juga haram. Sama juga dengan dalam nanti ada tajuk bercerai ataupun talak, ada 5 hukum juga. Ini nak berkahwin pun ada 5 hukum juga. Oh, kahwin ni rupanya ada yang sunat, ada yang wajib, ada yang makruh dan ada yang haram. Tetapi secara asasnya berkahwin itu adalah mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hukum berkahwin yang pertama iaitu harus, ya. Kerana apa? Tiada desakan ataupun halangan untuk berkahwin. Biasa-biasa je, ya. Level biasa-biasa je. Jadi tiada apa-apa masalah harus baginya. Ya, ini menjadi sunat atas sikit daripada harus tadi. Kenapa? Mempunyai keinginan untuk berkahwin dan mampu menyediakan nafkah zahir dan batin. Ya, 2 poin kita kena ingat kat sini. Dia nak kahwin tapi mampu menyediakan nafkah zahir dan batin, menjadi sunat. Okey, yang ketiga, level atas lagi iaitu wajib. Wajib apabila bimbang terjerumus ke dalam kemaksiatan sekiranya tidak berkahwin, dan dia juga mampu untuk memberikan nafkah zahir dan batin. Poin pertama, bimbang terjerumus kepada maksiat, tapi pada masa yang sama dia memang ada kemampuan nafkah
memberikan nafkah zahir dan batin, maka wajib bagi golongan ini untuk berkahwin. Yang seterusnya iaitu makruh. Makruh ni dibenci ya. Kenapa? Dia ada keinginan untuk berkahwin tetapi tidak mampu memberikan nafkah ya. Nak kahwin tapi tak ada nafkah. Mungkin ada masalah ya, seperti di sini masalah mati pucuk ya, atau berpenyakit ya, yang tak mampu memberikan nafkah zahir batin kepada pasangannya ya. Jadi di sini hukum perkahwinannya sah tetapi makruh. Yang terakhir sekali, menjadi haram. Kenapa berkahwin pun jadi haram ya? Sebab berkahwin bertujuan untuk menzalimi atau memudaratkan pasangannya. Ada ke macam ni? Ada ya, sebab itu adanya hukum ini. Na'udzubillah lah ya. Berkahwin niatkan suka, rupanya dia niat lain, dia niat jahat, niat tak baik dengan pasangan dia. Ini menjadi haram, berdosa ya. Baiklah, seterusnya kita bincangkan hikmah perkahwinan. Setelah ada dalil dalam Al-Quran, dalil dalam hadis, pasti ada hikmah kenapa ada galakan untuk berkahwin. Yang pertama, memenuhi tuntutan batin yang merupakan fitrah manusia. Secara normalnya, fitrahnya, manusia dia hendakkan berkawan, hendakkan pasangan ya. Kata orang tu ada bulan, ada bintang, ada laut, ada darat ya, ada siang, ada malam. Jadi dia pun nakkan berpasang-pasangan. Yang kedua, memelihara diri daripada keruntuhan akhlak dan pelbagai gejala sosial yang boleh mencemarkan maruah. Jadi di sini untuk menjaga maruah diri ya dengan berkahwin. Okey, yang seterusnya, memelihara keturunan yang baik untuk generasi yang akan datang. Dengan berkahwin ikut syarak akan melahirkan keturunan yang baik-baik, insya-Allah ya. Baiklah, yang seterusnya, mewujudkan ketenangan jiwa melalui hubungan cinta yang halal. Dengan perkahwinan, insya-Allah jiwa lebih tenang. Tapi biasalah ya, dalam perkahwinan, kata orang tu, lautan mana yang tidak bergelora, bumi mana yang tidak ditimpa hujan, sedangkan lidah lagi tergigit, ini kan pula suami isteri, pastinya di situ ada sedikit sebanyak kata orang, cubaan dan ujian. Namun basically perkahwinan itu untuk mewujudkan ketenangan jiwa ya, sebab ada rakan, ada kawan ya, kata orang teman hidup. Baiklah, yang seterusnya iaitu menghindari perbuatan seks secara bebas yang boleh membawa jangkitan penyakit. Ini banyak ya, kalau katakan berlaku seks secara bebas ini, akan wujudnya atau munculnya penyakit-penyakit ya, seperti penyakit sifilis, penyakit AIDS dan sebagainya, penyakit kelamin lah ya. Baiklah, yang terakhir, menjalinkan hubungan persaudaraan antara kedua-dua belah keluarga, suami dan isteri. Katakan mereka tak pernah kenal ya, keluarga-keluarga dua belah pihak ni, tapi dengan berkahwin bukan setakat kita mengenali pasangan, tetapi juga mengenali keluarga pasangan dan saudara mara di sebelah pasangan, menyebabkan ukhuwah semakin meluas, persaudaraan semakin meluas di antara kedua-dua belah keluarga tadi. Golongan wanita yang haram dikahwini ya, seperti zaman jahiliyah tiada pembahagian-pembahagian seperti ini. Datangnya Islam memberikan satu garis panduan untuk keharmonian masyarakat. Dua kategori bagi seorang lelaki yang dia tu haram mengahwini perempuan ini, haram selama-lamanya ataupun haram sementara. Baiklah, yang haram selama-lamanya terbagi tiga, iaitu keturunan, penyusuan dan juga persemendaan. Persemendaan di sini bermaksud kerana perkahwinan. Ya, dua, haram selama-lamanya, haram sementara. Baiklah, yang haram selama-lamanya ni kenapa? Kerana keturunan. Di sini bagi seorang lelaki diharam berkahwin selama-lamanya dengan ibunya, dengan nenek dan ke atas. Maksudnya neneknya, moyangnya dan atas lagi. Jadi kalau seorang perempuan, dia boleh ubah kepada lelaki ya. Bagi seorang, katakan anda murid perempuan, seorang perempuan tidak boleh berkahwin dengan bapanya, dengan datuknya, moyang lelaki dan ke atas.
ya, cucu lelaki. Jadi bagi seorang murid perempuan atau anda seorang perempuan, anda terbalikkan saja kepada lelaki ya di sini. Baiklah, seorang lelaki juga tak boleh berkahwin dengan cucu perempuan, adik-beradik perempuannya, si ibu sebapa, sama ibu dan bapanya, ataupun sebapa sahaja, ataupun seibu sahaja. Kemudian, anak perempuan daripada adik-beradik perempuan sama ada seibu, sebapa atau seibu. Ini bermaksud anak saudara ya. Dia tak boleh kahwin dengan anak saudara sendiri, sama ada daripada ibu bapa yang sama ataupun bapa sahaja ataupun ibu sahaja. Kemudian ibu saudara, iaitu adik-beradik ibunya. Nenek saudara, adik-beradik neneknya juga tak boleh berkahwin ya. Ini garis panduan dalam Islam. Yang kedua, kerana penyusuan. Seorang lelaki tidak boleh berkahwin dengan ibu susuannya. Bagaimana menjadi ibu susuan? Bagi seorang bayi atau kanak-kanak lelaki yang bawah umur 2 tahun, dia menyusu. Dia menyusu sebanyak 5 kali kenyang, maka dia dipanggil anak itu anak susuan, dan ibu tadi adalah ibu susuan. Jadi seorang anak susuan tidak boleh berkahwin dengan ibu susuannya. Ibu bagi ibu susuan dan ke atas, maksud nenek ya. Sebenarnya kalau kita lihat ya, konsep di sini sama macam tadi, macam keluarga sendiri ya, iaitu ibu sendiri, nenek, moyang ya, adik-beradik, anak saudara, lebih kurang sama. Yang ketiga, ibu bagi suami, ibu susuan dan ke atas ya, maksudnya nenek dan sebagainya, anak-anak ibu susuan, adik-beradik susuan, anak saudara, adik-beradik bagi suami ibu susuan, makcik ya. Kat sini konsepnya sama macam keluarga sendiri ya. Jadi keluarga susuan macam keluarga sendiri. Katakan seorang anak susuan ya, dia dengan katakan dia perempuan dengan bapa tadi ya, suami kepada ibu susuan, dia boleh bersalam, dia boleh kata orang tu macam bapa sendiri ya. Lihat di sini konsep contoh, Abu adalah anak susuan kepada Mak Minah dan juga Pak Ali. Maka Ani, Ana adalah adik-beradik susuan kepada Abu ya. Jadi haram berkahwin selama-lamanya. Begitu juga dengan anak saudara, iaitu seperti Amir, Dalila, Amira. Jadi Dalila dengan Amira ni adalah anak saudara kepada Abu ya, tak boleh berkahwin selama-lamanya kerana aspek penyusuan. Baiklah, yang haram selama-lamanya kerana persemendaan atau kerana perkahwinan, iaitu ibu tiri dan ke atas ya. Contoh, katakan seorang bapa itu kematian isteri ya, jadi dia berkahwin lagi, maka ibu baru tadi dipanggil ibu tiri, tak boleh berkahwin dengan ibu tiri selama-lamanya ke atas, iaitu nenek tiri ya. Begitu juga ibu mentua tak boleh dikahwini, sama ada ibu mentua kerana nasab ataupun kerana susuan. Anak tiri, apabila ibu telah pun disetubuhi ya, bagi seorang lelaki tak boleh kahwin dengan anak tirinya sendiri setelah ibunya disetubuhi ya. Dan juga menantu perempuan dan ke bawah ya, tak boleh berkahwin dengan menantu, cucu ya, ke bawah. Ibu mentua di sini ya, kadang-kadang ada yang bertanya, Ustazah, macam mana kalau katakan dia memang tak boleh berkahwin dengan ibu mentuanya sendiri, tetapi katakan dia dah bercerai dengan isteri dia, ataupun isteri dia sudah meninggal dunia, adakah itu masih lagi dikategorikan sebagai ibu mertua? Ya, jawapannya ya, iaitu menjadi ibu mertua selama-lamanya, haram berkahwin dengannya selama-lamanya. Walaupun isteri telah pun bercerai ataupun meninggal dunia, dia masih boleh bersalaman dengan ibu mertua tadi ya. Okey, seterusnya haram sementara. Lampu kat sini ya, lampu hijau, lilap-lilap lampu hijau ni sebab apa? Haramnya hanya sementara. Apabila syarat itu telah berakhir, dia menjadi boleh. Mengahwini perempuan yang ada hubungan nasab dengan isteri dalam satu masa. Hubungan nasab di sini bermaksud hubungan pertalian darah lah ya, keturunan kat situ. Contohnya, dia berkahwin dengan nama perempuan tu Ani. Ani ada kakak nama Ayu. Jadi dia tak boleh berkahwin serentak dengan Ani dan Ayu pada masa yang sama. Namun demikian, jika isteri tadi yang bernama Ani telah pun meninggal dunia atau bercerai, maka dia boleh berkahwin dengan Ayu tadi ya.
kerana pertalian mereka adik-beradik ataupun dengan anak saudara ya, dengan mak saudara pun tak boleh juga ya. Okey, yang kedua, perempuan yang masih isteri orang. Of course tak boleh kahwin dengan isteri orang kan. Tetapi sekiranya perempuan itu telah pun bercerai dengan suaminya ataupun kerana telah suaminya meninggal dunia, barulah boleh berkahwin dengan perempuan tersebut. Yang ketiga, perempuan musyrik sehingga dia masih Islam. Maksudnya non-Muslim ya, tak boleh berkahwin dengan dia. Memanglah dia cantik kan ya, menawan. Kalau lelaki pula handsome ke apa, tapi pastikan telah masuk Islam baru boleh berkahwin. Selagi mana tak masuk Islam, haram ya. Okey. Yang terakhir, isteri yang telah ditalak 3. Seorang lelaki dia ceraikan isteri dia talak 3. Jadi tak boleh berkahwin semula dengan isterinya ya, tak boleh rujuk. Tapi boleh. Bila masa boleh tu? Apabila bekas isteri tadi telah berkahwin lagi, telah pun bercerai dan habis pula tempoh iddah dengan suami yang kedua tadi. Dan setelah tamat tempoh iddah, jika dia hendak berkahwin semula dengan ex-wife tadi, boleh berkahwin semula. Ya, ingat yang telah dicerai talak 3 tak boleh berkahwin sehingga dia kahwin, cerai dan tempoh iddahnya ada ya, bercerai ataupun meninggal dunia lah ya. Okey. Nampaknya itu saja kelas kita pada hari ini bersama Ustazah Azizah. Jangan lupa untuk klik subscribe ya di bawah video Ustazah, dan juga like serta komen, dan tunggu dan nantikan video-video yang seterusnya untuk topik-topik yang lebih menarik lagi. Jadi jangan lupa juga tekan butang loceng supaya anda mendapat notifikasi untuk video-video yang akan datang. Ustazah doakan semua anak-anak murid akan terus berjaya, terus cemerlang dan berjaya di dunia dan juga di akhirat insya-Allah. Sehingga berjumpa lagi di kelas-kelas yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.